Kalau nak bisnes kita maju, senang ya. 3 serangkai. Kita nak pelanggan kita puas hati, lepas itu dia jadi setia, dan lepas setia, dia sebar berita positif. Dia cerita yang baik tentang kita. Itu 3 barang, memang garanti mesti bisnes maju dan meletup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita bersambung balik. Sekarang kita sambung yang hari itu saya tinggal berkenaan dengan pengetahuan pelanggan yang duduk di dalam hubungan pelanggan, CRM, Customer Relationship Management. Hari ini kita sambung lagi untuk cerita lebih detail supaya bisnes kita bertambah baik. Pengetahuan pelanggan sebagai strategi. Ada 4 perkara. 2, kita buat kajian. 2 lagi, kita perlu buat tindakan. Pertama, kita kena kenal pelanggan tu, kita buat kajian. Kedua, kita kena beza-bezakan pelanggan tu. Dan tindakannya, kita perlu berinteraksi dengan pelanggan dan kita buat layanan berkelompok. Jadi, semua 4 perkara. Video sebelum ni kita dah berbincang pasal macam mana kita nak kenal pelanggan. Dengan cara loyalty card, kad setia, pembeli dapat point dan membeli dengan kita dan kita dapat data. Ataupun dalam bisnes yang lebih spesifik, cara kita bergaul, kita dapat daripada maklumat daripada bahagian marketing kita ataupun kita dapat maklumat daripada orang-orang yang berurusan dengan pihak pelanggan kita. Dari segi kita tahu pelanggan kita, bagaimana untuk berinteraksi dengan pelanggan kita. Itu untuk kita nak mengenali pelanggan kita dan kita simpan data tu untuk kita proses jadi maklumat. Kemudian kita perlu membezakan pelanggan kita. Biasanya membezakan pelanggan ni mengikut nilai. Paling penting, banyak teori semua mengikut nilai. Kalau teori piramid pun yang di atas, walaupun dia 1%, 2%, tapi biasa nilainya banyak. Syarikat bergantung kepada yang duduk di atas ni, 1-2 pelanggan yang begitu besar dan kuat. Banyak teori mengatakan 20% pelanggan memberi pulangan 80% kepada syarikat kita. Tapi kita je yang tahu sama ada betul atau tidak teori itu. Tapi biasanya begitulah. 80% daripada komplain pula datang daripada 20% pelanggan kita. 80% pula keuntungan kita datang daripada 20% saja masa yang kita luangkan. Apapun, saya nak bercerita tentang macam mana kita nak menilai pelanggan kita. Konsep menilai pelanggan, satu, nilai semasa. Nilai semasa yang selalu pelanggan tu bagi bisnes pada kita. Satu lagi, pelanggan tu belum bagi bisnes pada kita. Nilai potensi, potential value. So ada 2. Biasa kita nilai pelanggan kita dalam 4 kategori. Yang pertama, most valued customer. Customer yang paling bernilai. Customer yang selalu bagi bisnes banyak. Yang 1-2% atau 20% tu. Itu most valued customer. Kedua, most growable customer. Customer yang ada potensi untuk berkembang. Jadi kita berfikir sama ada kita nak kembangkan dia atau tidak. Dan customer ketiga, below zero. Memang tak boleh pakai. Buat bisnes dengan dia selalu je tak untung. Susah nak dapat untung. Ini customer ni, kita tak payah jaga sangat lah. Tapi jangan bagi dia bising. Dan keempat, migrators. Customer yang boleh migrate. Kalau company telefon contohnya. Daripada Digi boleh pergi ke Celcom. Ini migrators. Dari situ mungkin ada orang dah pernah kerja di Digi, dia dah tahu akaun besar, dia migrate, dia minta migrate. Jadi ini pun ada lagi satu potensi. Jadi daripada maklumat yang kita dapat tentang customer yang telah kita bezakan dalam 4 kumpulan tu, yang kita nilaikan dalam 4 kumpulan tu, jadi kita akan membeza-bezakan tindakan dia. Kita akan melayani mereka secara yang berbeza. Dan ada kategori kita layan secara kelompok. Yang most value customer, kita layan dia lebih special dalam kelompok lain. Seperti jika kita pergi banking, dia ada yang untuk khas untuk high net worth banking. Begitu juga kalau yang lain tu, ada dilayan kelompok di bawah, di kaunter-kaunter biasa. Itu kita telah melayani secara berbeza.
Baik, sampai di sini dulu untuk kali ini. Saya akan sambung lagi cerita ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.